Ketamadunan dan kemasyhuran sesebuah negara lahir daripada manifestasi seni dan budaya. Malaysia kaya dengan kerencaman seni warisan atas faktor kepelbagaian kaum yang memakmurkan tanah air ini. Seni dan budaya tradisi ada peranan yang cukup besar dalam menyumbang kepada pembangunan sesebuah masyarakat, terutama dalam membentuk sesebuah negara bangsa yang beridentiti dan jelas jati diri warganya. Namun dek peredaran masa dan kepesatan teknologi, warisan budaya zaman berzaman semakin lama dilihat semakin terhakis di kalangan generasi alaf baharu. Langkah kelestarian perlu diambil dengan kadar segera sebelum pakarnya pergi meninggalkan kita. Jika tidak, terhentilah nadi warisan, matilah denyut seni dalam ketamadunan. Masih ada masa dan insan yang peduli. Datang daripada susur galur keluarga seni, pemikiran kanak-kanak berusia 12 tahun ini melangkaui usia mudanya. Bila dah seni Kelantan ni dah semakin menurun, macam wayang kulit apa semua kan, dah semakin menurun, macam tak ada orang nak buat dah. Kalau bukan kita, siapa lagi? So saya nak galas juga tugas ni. Keluar barang sekejap bonda, Ananda masuk mengadap bersama dengan Adinda Kos Serawi ni bonda. Maka didengar oleh Tuan Puteri Siti Dewi. Lagi-lagi pula pada masa yang lain. Ha, hei! Berbeza wayang kulit Jawa, wayang kulit Melayu Kelantan dikatakan berasal dari Kemboja dan dibawa masuk melalui Patani, selatan Thailand. Seni rakyat ini sudah sebati dengan jiwa bapa Baihaqi, Kamarul Baisah Husin, yang kini berkhidmat sebagai timbalan dekan bagi pusat seni pentas tradisional di Aswara. Dalam seni tradisi ini, saya memang kata daripada dalam perut lagi lah. Kerana saya dilahirkan dalam keluarga yang penuh dengan kesenian. Iaitu daripada arwah bapa saya yang merupakan seorang Tok Dalang. Bahkan arwah bapa saya ni dia boleh menguasai ke semua kesenian tradisional yang ada di Kelantan. Termasuklah pembuatan alat muzik. Saya melanjutkan pelajaran ke Aswara, peringkat diploma. Di situlah saya mula belajar alat muzik wayang kulit. Sebelum ni saya belajar dengan arwah bapa saya, tidak, orang kata tidak mendalam lah. So belajar teknik perwayangan, belajar vokal, belajar alat muzik, nyanyian. Di situ yang mendorong saya lebih cenderung kepada Tok Dalang lah dalam bidang wayang kulit. Sambung master pun saya fokus kepada dalam muda juga, di mana saya lebih tekan kepada adab berguru dalam segmen dalam muda. Saya ambil Levi Strauss punya metod lah, structuralism. Selain wayang kulit, Kamarul turut berkemahiran dalam seni makyung, dikhibarat, kertuk dan silat. Namun cinta terhadap wayang kulit mengatasi segalanya. Habis tu siapa nak? Aduh kau bayo, dia kata kita tengok kita ni suka orang tua bayo. Sesebuah persembahan wayang kulit yang bagus, yang menarik tu, dia bergantung pada Tok Dalang tu. Kerana dalam wayang kulit adalah Tok Dalang tu adalah tonggak ataupun sebagai pengarah dia lah. Yang penggerak cerita pun dia lah, sebagai main karakter lah yang utama sekali dalam wayang kulit, terutamanya wayang kulit Kelantan lah. Peminat dia akan tengok kriteria sebagai Tok Dalang tu. So dari segi nyanyian terutamanya, dari segi ucapan dialog dia, rasa emosi dia, lepas tu dari segi cerita.
pengolahan dan juga improvisasi. Penonton dulu berbeza dengan penonton sekarang. Penonton dulu dia kadang-kadang tu dia tak nak tengok lawak jenaka, dia nak tengok cerita. Sebab dia kata cerita tu yang menarik bagi mereka. Tapi golongan sekarang, penonton zaman sekarang dia beralih kepada komedi. Dia nak tengok banyak komedi dalam cerita tu. So dia kena tahu cerita hikayat. Itu adalah kelebihan yang pertama lah. Yang kedua, dia kena tahu teknik improvisasi. Di mana dia tak ada skrip kan. So bagaimana dia nak olah cerita untuk menarik minat golongan-golongan muda dengan masuk isu-isu semasa. Itu penting. Dan juga dari segi nyanyian. Mestilah Tok Lalang tu mesti ada suara. Mesti ada suara, mesti pandai menyanyi. Sebab itu adalah satu tarikan utama juga. Kalau Tok Lalang tu tidak ada suara, dia ada kelemahan. Tapi walau bagaimanapun, kalau Tok Lalang tu yang bagus, dia tahu dah kelemahan dia tak boleh nyanyi. So dia tak nyanyi. So di situlah pentingnya seorang Tok Lalang tu untuk menutup kelemahan dia. Hari ini Adi ada jemputan persembahan bagi menyambut ambang Hari Kebangsaan di Kuala Sedili, Johor. Sementara menanti acara yang bakal berlangsung pada sebelah malam, seperti kelaziman, Adi akan menukil idea pantun yang berpotensi untuk digunakan dalam persembahan mendatang. Ia rutin yang datang daripada ilham memerhati keadaan sekeliling serta tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mata mengantuk hai segar, menjadi segar. Jangan mengaku anak Melaka. Kalau tak tahu berdondang sayang, sobat ramai. Jangan mengaku Melaka, anak Melaka. Ilham itu datang dari Yang Maha Esa. Cuma kita perlu ada minat. Apabila kita ada minat, semua benda menjadi mudah insya-Allah. Dan kita perlukan latihan yang sangat banyak. Contoh apabila saya duduk-duduk, saya akan, kerana pantun ini mempunyai unsur alam sebagai sampiran. Contohnya, kalau saya nampak pokok kelapa, saya akan cuba untuk nukilkan ataupun tukangkan pantun yang saya nampak. Contoh kalau pokok kelapa, tinggi-tinggi pokok kelapa, daunnya gugur jatuh melayang. Sudah lama tidak berjumpa, bolehkah kita berkasih sayang? Ini betul-betul spontan sebab saya nampak pokok kelapa. Jadi, kita cuba untuk berlatih apa sahaja unsur alam, langit, burung, tanah, daun, buah. Segala unsur alam ini kita boleh gunakan untuk sampiran dan kita boleh pasangkan dengan maksud yang kita ingin sampaikan. Tetapi formula untuk menukilkan pantun perlulah dimulakan dengan maksud dahulu. Kemudian baru pembayang. Jadi apabila kita berlatih dengan banyak, insya-Allah kebitaraan itu akan datang sendiri. Bunga kesidang gugur melayang, dipetik santun darah pemalu. Bunga kesidang gugur melayang, indah dondang berlagu sayang, kawan ramai. Wadah pantun hai dulu, sedari dulu. Bunga kesidang gugur melayang, dipetik santun darah. Berpuas hati dengan pantun dinukil, Adi beralih kepada langkah seterusnya, mencari irama sesuai bagi melagukan bait dikarang. Proses berterusan dalam memartabatkan keunikan seni dondang sayang. Ain seorang daripada pemain sape yang mendapat tunjuk ajar daripada Gary. Setiap minggu, dia mendalami serta mengasah bakat dalam seni budaya orang Ulu ini. Bagi Ain, ia langkah yang perlu diambil oleh anak muda sepertinya bagi meneruskan warisan muzik Kepulauan Borneo. Apatah lagi, generasi pemain sape terdahulu semakin lama semakin tiada.
Bila kita tengok CV Sapek Master, orang-orang tua pun dah berusia, mereka pun macam memori mereka pun lemah. Mungkin mereka main sapek tu pun mereka ingat tak ingat. Jadi golongan muda sekarang ni perlu involve lah dalam sapek. Sapek ni kan alat tradisional Sarawak. Jadi bagi saya orang Sarawak tu sendiri mesti preserve sapek ni. Kalau tak dijaga, orang kata akan pupus. Ain boleh berbangga apabila baru-baru ini tampil membuat persembahan kali pertama di Borneo Jazz Festival. Ia langkah seterusnya dalam proses Ain untuk menjadi seorang sapek master, pemain sapek yang diiktiraf rakan seperjuangan. Biar masih jauh, tiada apa yang mustahil. Hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih.